Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertemu kembali bersama dengan ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Dalam kelas mata pelajaran ibadah bagi tahun 4, kita akan membincangkan berkenaan dengan perkara sunat hai'ah dalam solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Sebelum ini kita telah bincangkan perkara sunat dalam solat, iaitu sunat ab'ad. Pada hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan sunat yang kedua, iaitu sunat hai'at. Pertama, murid-murid ingat kembali berkenaan dengan perkara sunat dalam solat ada dua, iaitu sunat ab'ad dan yang kedua sunat hai'at. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan sunat yang kedua, iaitu sunat hai'at. Sunat hai'at jamak, kalau satu ya, sunat hai'ah. Okey, jom kita lihat sama-sama apakah perkara sunat hai'ah dalam solat kita. Okey. Ada beberapa perkara sunat hai'ah dalam solat kita, dan semua itu boleh kita buat dalam dua bentuk kumpulan, iaitu dua bentuk sunat hai'ah dalam solat kita, sama ada berbentuk lafaz ataupun ucapan kita baca, dan yang kedua iaitu dalam bentuk perbuatan kita buat. Ada dua bentuk sunat hai'ah dalam solat kita, dan ustaz akan bagi tahu, ajarkan kepada murid-murid berdasarkan dua bentuk ini. Okey, pertama kita lihat kepada bentuk sunat hai'ah, iaitu dalam bentuk lafaz. Sunat hai'ah yang berbentuk lafaz, iaitu ucapan yang dibaca ketika salat yang termasuk dalam kategori sunat hai'at dalam salat. Okey, cuba kita lihat. Yang pertama, dalam bentuk ucapan yang kita baca yang termasuk dalam sunat hai'ah dalam salat, iaitu yang pertama, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah yang dibaca dalam salat itu hukum dia adalah sunat hai'at. Sunat hai'at ini kita sebut dah sebelum ini, bila kita laksanakan kita mendapat pahala, jika kita tinggalkan kita tidak mendapat apa-apa, tapi kita termasuk orang yang rugi kerana tidak merebut peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita dapat ganjaran pahala yang lebih, iaitu ganjaran pahala sunat. Jadi membaca doa iftitah dalam solat, sama ada solat sunat ataupun solat fardu, hukum dia adalah sunat hai'ah. Apa doa iftitah yang kita baca? Iaitu selepas takbiratul ihram, kita baca Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai setakat itu pun paling pendek doa iftitah kita baca sampai setakat wa asila, bukratan wa asila. Kalau nak panjang lagi kita tambah wajjahtu wajhiya lillazi sampai habis, yang selalu kita baca doa iftitah. Itu dipanggil sunat hai'ah dalam solat kita. Sunat. Kalau tak ingat panjang, boleh baca yang pendek. Paling-paling kurang tadilah yang ustaz sebut, iaitu Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah memadai kerana disebut dalam hadis Nabi SAW juga membaca setakat itu. Doa iftitah dalam solat. Dan ingat, solat doa iftitah ini dibaca selepas takbiratul ihram. Yang kedua, sunat hai'ah yang berbentuk lafaz ucapan, iaitu kita membaca isti'azah. Isti'azah ni nama bagi bacaan, iaitu bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu paling pendek. Ada lagi bacaan yang panjang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada bacaan yang panjang,
Ada paling-paling kurang kita baca yang ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu dibaca bila? Sebelum Al-Fatihah secara perlahan-lahan. Kita baca secara perlahan-lahan sebelum kita membaca surah Al-Fatihah dan selepas kita baca doa iftitah tadi. Selepas doa iftitah, kemudian kita terus dengan baca isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, barulah kita baca Al-Fatihah. Jadi isti'azah itu kita baca, hukum dia adalah sunat. Dipanggil sunat hayat dalam solat kita. Jika kita membaca isti'azah terlebih dahulu sebelum kita membaca doa iftitah, maka tidak digalakkan untuk kita baca doa iftitah. Maknanya mesti baca doa iftitah dulu, barulah baca isti'azah, kemudian baca Al-Fatihah. Kalau tertinggal, maka makruh untuk kita ulang balik. Kalau tertinggal. Kalau dah baca Al-Fatihah, baru teringat bahawa kita tak baca doa iftitah dan juga isti'azah, maka tidak dibolehkan untuk kita baca dah. Kalau baca juga makruh. Kerana tempat dia lepas dah. Tempat dia mesti sebelum Al-Fatihah. Mesti tempat untuk bacaan iftitah dan isti'azah ini sebelum bacaan Al-Fatihah. Ya. Sunat hay'ah yang berbentuk lafaz kita baca, iaitu melafazkan perkataan dalam kurungan itu amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Selepas kita sudah membaca surah Al-Fatihah, waladdallin, berhenti sekejap, kemudian kita ucap amin. Ucapan amin selepas surah Al-Fatihah itu hukum dia adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Dan ada kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW. Barang siapa yang mengucap amin bersama dengan imam dalam solat berjamaah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Ini bagi orang yang solat secara berjamaah. Seterusnya, sunat hay'ah yang berbentuk lafaz, iaitu membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Bila? Iaitu pada rakaat yang pertama dan kedua sahaja. Dalam mana-mana solat, rakaat yang pertama dan kedua sahaja, kita disunatkan untuk membaca apa-apa surah yang ada dalam Al-Quran selepas membaca Al-Fatihah. Hukum dia sunat. Kalau tak baca pun tak mengapa. Sah solat kita. Tapi yang penting, lebih elok kita membaca untuk kita dapat ganjaran lebih, iaitu ganjaran pahala sunat. Baca surah selepas Al-Fatihah, rakaat pertama dan kedua sahaja. Untuk baca surah ini, rakaat yang pertama disunatkan bacaan surah yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian, surah rakaat yang pertama mestilah mengikut tertib ataupun turutan dalam Al-Quran. Turutan dalam Al-Quran. Tidak boleh makruh kita baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, rakaat pertama. Yang kedua, surah Al-Ikhlas, Qul huwallah. Sah salat, tapi kurang mendapat pahala daripada Allah. Yang lebih mendapat pahala bila mana kita membaca surah itu mengikut turutan dalam Al-Quran. Rakaat pertama, baca surah yang turutan yang terlebih dahulu, barulah rakaat yang kedua, baca surah yang turutan yang seterusnya. Okey, itu yang keempat, berkenaan dengan solat sunat hay'ah dalam solat yang berbentuk lafaz. Seterusnya, yang kelima, sunat hay'ah yang berbentuk lafaz dalam solat, iaitu kita menyaringkan bacaan Al-Fatihah dan surah dalam solat subuh, solat maghrib, solat isyak dan juga solat Jumaat. Sunat kita menyaringkan, menguatkan bacaan Al-Fatihah dan surah kita pada rakaat pertama dan kedua itu ketika solat subuh, maghrib, isyak dan juga solat Jumaat. Solat Jumaat. Kalau kita lihat subuh, maghrib dan isyak ini ialah berlaku pada waktu malam, tapi Jumaat berlaku pada siang hari. Tapi ia disunatkan
untuk menyaringkan, menguatkan bacaan Al-Fatihah dan surah dalam solat Jumaat walaupun berlaku di siang hari. Begitu juga ada solat yang disunatkan menyaringkan bacaan Al-Fatihah dan surah walaupun di siang hari, iaitu apa? Murid-murid dapat bayang tak apa sembahyang yang dibaca kuat walaupun di siang hari, iaitu solat sunat hari raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha dan beberapa solat yang lain. Okey, itu yang kelima. Yang keenam seterusnya iaitu membaca Sami'allahu liman hamidah ketika bangun ataupun bangkit daripada rokok. Ketika kita bergerak daripada rokok nak kepada i'tidal, sunat semasa kita bergerak itu kita baca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian bila berdiri tegak, kita baca Rabbana lakal hamd. Ketika berdiri tegak i'tidal itu, kita baca Rabbana lakal hamd. Boleh jelas? Dan bacaan Rabbana lakal hamd ini banyak bentuk bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi baca Rabbana lakal hamd, ada Nabi baca Rabbana walakal hamd tambah waw, ada juga Nabi baca tambah Allahumma Rabbana lakal hamd tambah Allahumma, dan juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu empat bentuk bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri tegak semasa i'tidal. Okey, murid-murid beri perhatian, semasa bergerak daripada rukuk nak ke i'tidal itu disunatkan baca Sami'allahu liman hamidah. Bila dah tegak berdiri semasa i'tidal baru kita baca Rabbana lakal hamd. Itu juga termasuk dalam sunat hai'ah dalam bentuk ucapan ataupun bacaan lafaz. Seterusnya yang ketujuh iaitu melafazkan takbir intiqalat, iaitu Allahu Akbar mengiringi setiap pergerakan dalam solat. Setiap gerakan dalam solat, setiap perpindahan perbuatan dalam solat, kita disunatkan melafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar itu namanya dipanggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Kalau peringkat awal-awal kita takbir sebelum kita nak solat itu, awal-awal solat kita takbir itu dinamakan takbiratul ihram. Kemudian dalam solat semasa kita berpindah daripada qiyam ke rukuk, kita takbir Allahu Akbar. Itu dipanggil takbir intiqalat. Kemudian daripada i'tidal turun sujud yang pertama, kita sebut Allahu Akbar. Itu dipanggil takbir intiqalat. Daripada sujud yang pertama, kita duduk antara dua sujud. Itu juga dipanggil takbir intiqalat. Iaitu takbir perpindahan. Intiqal ni perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang seterusnya. Itu ucapan semasa kita takbir itu, semasa kita bergerak berpindah daripada rukun kepada rukun itu dipanggil takbir intiqalat. Dan takbir itu hukum dia adalah sunat hai'ah dalam solat kita. Cuba murid-murid sebut berapakah takbir intiqalat dalam solat kita pagi satu rakaat. Cepat, siapa tahu? Iaitu takbir intiqal berlaku dalam satu rakaat. Rakaat pertama dan ketiga berlaku 5 kali. 5 kali. Dan bagi rakaat yang kedua, kerana ada tahiyat awal, dia menjadi 6 kali. 6 kali. Apa tempat dia yang berlaku 5 kali itu? Murid-murid boleh cuba cari. Takbir intiqal 5 kali satu rakaat. Seterusnya, yang ke-8. Sunat hai'ah yang berbentuk lafaz yang ke-8 iaitu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketika kita rukuk, kita disunatkan membaca tasbih ketika rukuk. Bacaan rukuk iaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali. Paling kurang 1 kali, dan seelok-elok dan seafdal-afdal kita baca 3 kali. Begitu juga tasbih ketika sujud, iaitu bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sekurang-kurang 1 kali, ataupun sebaik-baiknya kita baca 3 kali. Itu juga termasuk dalam sunat hai'ah
dalam solat yang berbentuk lafaz, ucapan, bacaan kita. Yang seterusnya, iaitu yang kesembilan, membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud. Rehat seketika antara dua sujud itu, sunat kita baca doa, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu sekurang-kurang paling panjang kita baca satu kali. Ataupun ada bacaan yang paling pendek yang diajar oleh Nabi SAW ketika duduk antara dua sujud, iaitu paling kurang kita baca Rabbighfirli 3 kali ketika duduk antara dua sujud. Itu sudah mencapai sunat hai'ah. Seterusnya yang ke-10, iaitu membaca salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca selepas kita membaca tasyahud akhir. Itu juga termasuk sunat hai'ah dalam solat kita. Dalam solat kita. Kama sallaita ala. Yang tu sehingga habis. Innaka Hamidum Majid. Itu dipanggil salat Ibrahimiyah. Nama dia. Nama salawat itu dipanggil salawat Ibrahimiyah. Itu juga termasuk sunat hai'ah dalam solat kita. Seterusnya yang terakhir, iaitu yang ke-11, kita memberi salam yang kedua. Beri perhatian murid-murid, itu salam yang kedua. Kenapa? Kerana salam yang pertama, hukum dia adalah wajib, kerana termasuk rukun solat. Tapi salam yang kedua, kita memberi salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua itu, hukum dia adalah sunat hai'ah. Sunat apa? Sunat hai'ah. Jadi salam yang kedua adalah sunat hai'ah. Paling kurang Assalamualaikum. Yang terbaiknya Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salam yang kedua itu sunat hai'ah. Itu saja berkenaan dengan sunat hai'ah yang berbentuk ucapan, bacaan ataupun lafaz dalam solat kita. Moga-moga ke-11 perkara sunat hai'ah yang berbentuk lafaz ini dapat kita amalkan dalam solat kita seharian, insya-Allah. Moga-moga kita mendapat kelebihan pahala sunat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja perbincangan kita berkenaan dengan sunat hai'ah dalam bentuk lafaz ataupun ucapan. Moga-moga ia memberi manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.